Dalilu hudutsil a'radi. Okey. Maka semalamnya dalil hudutsil ajram. Dalil baharu jirim berhajat kita mengisbatkan 3 perkara. Pertamanya ada zaid alal ajram, iaitu a'rab. Yang kedua talazum antara jirim dan juga a'rab. Dan yang ketiga membatalkan hawadithu la awwala laha, benda makhluk yang tak ada awal. Okay. 3. Jadi sekarang ni kembali kepada salah satu elemen pendalilan itu tak dikirim, iaitu pendalilan nak kata alam ni baharu ialah dengan baharu sifat. Maka apa dalil baharu sifat? Wa dalilu hudutsil a'radi, dan dalil baharu sekalian a'rad, sekalian arad sifat makhluk itu terhenti yatawaqqafu ala ibtali qiyamil 'aradi bi nafsihi. Terhenti yakni berhajat untuk kita membatalkan berdirinya arad dengan diri sendiri. Jadi cara nak mengisbatkan baharu arad itu, pertama kena isbat dulu bahawa arad tidak boleh berdiri sendiri. Dia mesti menumpang pada zat, mesti duduk pada sesuatu. Dia tak boleh ada sendiri sifat tanpa ada yang bersifat. Takkan ada sifat tanpa ada mausuf. Takkan ada na'at tanpa ada man'ut. Nampak? Takkan ada kuning semata-mata kuning kecuali dia duduk pada kitab, duduk pada air. Takkan ada putih semata-mata putih kecuali duduk pada benda. Takkan ada bijak ataupun cerdik kecuali duduk pada sesuatu. Samalah. Jadi kena batalkan berdirinya arad dengan diri sendiri. Yang seterusnya wa ibtal intiqalihi li ghairihi. Berhajat pula untuk kita membatalkan berpindahnya arad kepada selainnya. Arad bila duduk situ tak pindah lah. Bukan macam ni boleh nampak-nampak ni. Dia ada pada sesuatu, maka dia duduk pada sesuatu tu lah. Dia tidak berpindah kepada hak lain. Dan yang ketiga wa ibtali kumunihi, dan membatalkan kumunnya. Kumun ni makna iaitu kumun makna ada secara tersembunyi. Gitulah. Kaum ni kumun ni makna ada secara tersembunyi. Contoh, keamanan ni makna terlindung atau tersembunyi pada diri sesuatu tu. Gerak, masa dia gerak tu, dia yang tu ada dalam. Tak zahir. Tak zahir gerak, tapi dia yang ada dalam. Kamu nak dia secara, kita panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ada dia dalam sesuatu secara tersembunyi. Gitulah. Kayak gini dia terang baliklah. Dan yang seterusnya keempat, ibtali annal qadima la yan'adim. Dan membatalkan bahawa qadim itu yan'adim. Qadim boleh hilang. Nak kena batal. Qadim nak membatalkan dakwaan qadim boleh hilang. Bila qadim tak akan hilang. Bila dia qadim dia tak akan hilang. Jadi nak membatalkan yang mengatakan qadim yan'adim, sesuatu yang qadim itu boleh hilang ia, boleh tiada ia. Okay. Jadi empat step ataupun 4 isbat yang perlu kita isbatkan untuk mendatangkan bahawa a'rad itu baharu. Kenapa kena isbat 4 perkara ini? Wa dzalika li annal khasma, dan demikian itu kerana sesungguhnya lawan itu, lawan kita, pihak falsafah ni lah yang tak setuju dengan baharu alam ni. Lawan itu rubbama yamna'u annaha tataghayyaru min adamin ila wujudin wa aksi. Kerana lawan itu boleh jadi dia menafikan, yamna' ni menghalang, menafikan bahawa a'rad itu berubah
Daripada tak ada kepada ada, dan sebaliknya daripada ada kepada tak ada. Boleh kata arwah ni kekal, tidak berubah. Arwah ni kekal, gitulah sejak dahulu lagi, azali. Dia takkan berubah daripada ada tak ada. Daripada tak ada pada ada tak berubah. Fal harakatu ba'da sukuni mathalan, maka bergerak setelah diam contohnya, lam takun ma'dumatan, dia tu bukan tak ada, thumma wujidat, lalu ada. Bergerak yang berlaku, pergerakan yang berlaku setelah sukun, setelah diam, pergerakan tu bukan asalnya ma'dum, asalnya tak ada kemudian ada. Dah mana? Bal kanat mawjudatan qabla dhalik. Tapi bergerak tu dah ada dah pada diri sebelum itu. Pada diri zat tu bergerak sudah ada. Dia ada sejak azali lagi. Kalau pada sisi mereka pasal apa lah. Bergerak tu sebenarnya dah ada dah. Bukan makna sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Itu kata dia lah. Nampak secara zahir bagi kita ni, cakap gini pun mengagut dah kan. Ini pun boleh batal dengan musyahadah dah. Nampak. Tapi batal musyahadah. Tapi bagi benda yang kita musyahadah lah, benda yang kita lihat. Tapi benda yang kita tak lihat, iskal masih waris. Tak. Pergerakan alam yang benda kita tak lihat ni, boleh jadi betul. Maknanya sebelum dia diam tu dia bergerak. Kata tak. Dia sebelum tu dah ada gerak pada dia. Maknanya azali qadim juga. Jadi macam mana cara i'tiraf dia? Maka fanaqulu lahu, kita kata kepada dia, hal kanat qa'imatan hina idzin bi nafsiha, adakah a'raq itu berdiri sendiri ketika itu berdiri sendiri? Dah awak kata dia itu kan, dia itu dah ada. Dah ada sebelum tak ada. Bukan dia tu tak ada baru ada. Dia tu dah ada sejak dahulu. A'raq itu, sifat itu. Maka kita tanya dia, adakah a'raq itu dah berdiri sendiri? Hal kanat qa'imatan hina idzin bi nafsiha, ketika itu ai hina id kanat mawjudatan qabla dhalik, sebelum adanya itu, ataupun ketika ada dah itu, adakah dia seorang, ia berdiri sendiri, tak numpang pada benda. Dia berdiri sendiri ke? Anda yang pertama, awin taqalat min mahalliha li mahallin akhar, ataupun a'raq itu berpindah dari satu tempat ni makna zat lah, kepada zat lain. Sebelum tu dia ada pada zat lain, lepas tu berpindah pada zat lain. Au kamunat fi mahalliha, ataupun dia dah ada dalam diri tu dia, secara tersembunyi dalam diri. Kamu nama dalam, ada dalam dia dah. Okay. Jadi kalau dia kata alam ni memanglah tengok pada sesuatu tu dia ada apa nama ni, awal. Tapi kalau di sisi falsafah dia kata boleh jadi dia tu qadim. Kerana apa? Sifat kan alam ni bergerak kan. Bergerak. Jadi kita isbat tu bergerak tu benda baharu. Kita tak. Boleh jadi pada bergerak tu telah ada dahulu. Bukan dulu tak gerak baru gerak. Jadi nak menafikan hudus, kalau dulu tak gerak lepas tu bergerak, memang baharu. Tapi kita tak. Gerak tu dah ada. Maka kita tanya dia, gerak itu dia ada sendiri ke mana? Ada pada dirinya sendiri ke? Ataupun dia dulu ada pada hak lain, lepas tu duduk pada alam, berpindah ke tempat lain. Ataupun bergerak itu dah ada dalaman, hak dalam alam tu dah ada, tersembunyi dalam tu. Okey. Jadi tiga andaian tu, sama ada a'raq itu berdiri sendiri, atau dia ada pada yang lain lalu berpindah ke zat yang lain, ataupun dah ada pada dalam tu, dah ada pada dalam tu. Tapi belum zahir lagi. Fa in kanal awwalu, kalau yang pertama, maknanya qaimah binafsi. Fa in kanal awwalu lazima qiyamul 'aradi binafsihi wa huwa batil. Kalau dia kata hak pertama, anda yang pertama, makna a'raq tu ada tapi ada diri dia sendiri.
Dia ada sendiri. Jadi masa azali dulu dia ada dah. Nampak tak? Jadi dia azali lah, tapi dia ada sendiri. Belum ada lagi makhluk ni, tapi dia ada dah sendiri. Maka fahuwa wa huwa batin. Lazima qiyamul arad, maka lazim daripada itu. Kalau kita kata dia berdiri sendiri, qiyamul aradi lazima qiyamal aradi bi nafsihi, melazimkan berdirinya arak dengan diri sendiri. Bila gitu kita kata arak tu boleh ada sendiri tanpa ada zat yang menumpang. Sifat tu boleh ada tanpa ada mausuf. Dia kata berdiri sendiri kan. Wa huwa batin, itu batal lah. Mana boleh sifat ada tanpa ada mausuf. Tu jelas batal. Anda yang pertama batal. Wa in kana tsani fakadzalika, dan jika yang kedua mana? Intaqalat min mahalliha ila mahalli akhar. Jika berpindah daripada satu tempat ke tempat lain, pada zat kepada zat yang lain, fakadzalika ai fa huwa batil lah. Batil juga, salah juga. Kenapa? Kok mana salah? Li'annahu yalzamu qiyamal 'aradi bi nafsihi fi lahzatil intiqal. Kerana melazimi akan berdirinya arak bersendiri pada ketika berpindah. Katakanlah kata tak apalah, arak tak boleh diri sendiri, dia diri pada zat. Tapi sebelum dia duduk pada sesuatu zat tu, dia ada pada zat lain dulu. Dia pada zat ni pindah sini. Dia kata tak, ni batal juga. Sebab apa? Masa nak berpindah daripada A ke B, dia keluar daripada A nak masuk ke B, masa keluar tu duduk seorang. Kan dia kata anak yang kedua, arak tu dia berpindah dari satu zat kepada zat lain. Kata kepada zat A kepada zat B, daripada zat A kepada zat B, berpindah. Maka bila nak berpindah, dia mesti keluar daripada A sebelum masuk B. Keluar pada A sebelum masuk B. Masa duduk sebelum masuk tu, lahzatul intiqal, ketika berpindah tu duduk seorang. Duduk seorang. Maka tadi kata arak tak boleh berdiri sendiri. Dan bila berpindah tu lazim daripada dia berdiri sendiri ketika berpindah. Okey. Wa in kana thalithu, kalau ketiga, lazima ijtima'a diddain wa huwa batilun, maka lazimlah berhimpun dua yang berlawan. Mana? Kamunat fi mahaliyah, dia ada dalam sesuatu, ada secara dalam, secara tersembunyi dalam tu, tersembunyi dalam tu. Mana? Alam ni masa diam dia tu, dalam diam tu ada, masa di tengah diam, dalam tu ada harakat. Zahir dia diam, dalam tu ada harakat. Tak tupik. Faham tak? Ni handset ni masa dia diam ni, tak gerak ni, dalam tu ada harakat yang kamu nak, yang tersembunyi dalam tu. Tapi tak zahir lagi. Yang zahirnya diam. Lepas lagi boleh jadi zahir harakat, sukun ada dalam. Jadi bila gitu apa yang berlaku? Berlaku ijtima'ud diddain, berhimpun dua yang berlawan, bergerak dan diam. Makna masa dia diam itu dia bergerak, tapi bergerak itu dalaman. Bergerak itu dalaman. Ini nampak pelik dah. Falsafah ekonomi pun berbina pada ni. Falsafah moden asal ni kok benda gini kok. Benda gini kok. Keynes, falsafah Keynes, Karl Marx ke apa, ada persamaan dari segi asal tu. Hak jadi kamu nak ni kumun. Tapi bawa, dia pecah-pecah dia bawa ke arah ekonomi. Hak ni ke arah ini, ke arah benda pemahaman fizik. Hak ni bawa kepada pemahaman biologi dan seumpamanya. Jadi dia kata pada satu jasad tu dia berhimpun dua perkara, diri sesuatu, sifat dan sifat lawan dia. Makna pada satu bola yang sedang
duduk tak bergerak, dalam tu tersimpan gerak. Nampak tak? Tapi tak gerak lagi. Bila dia bergerak, zahir bergerak, tapi dalam tu tersimpan diam. Dah kata kau ni, kalau kalau ikut je benda tu, dia tak boleh berlaku. Kalau bergerak, dia tak diam. Kalau diam, tak bergerak. Tapi dia punya akal manusia tak. Dia boleh terima kadang-kadang benda gitu. Dia boleh terima. Walaupun kalau kita fikir secara kharij, tak ada benda gitu. Itu hanya andaian. Andaian dia buat. Andaian yang tidak boleh diisbatkan dengan bukti. Tak isbat bukti. Orang yang bawa ideologi itu bukan orang komar-komar hebat-hebat. Tapi andaian yang mana tidak dapat dibuktikan. Tidak dapat dibuktikan. Tapi kerana nak ada kesan daripada ideologi itu bawa kepada satu fahaman tertentu, masyihatlah, tak ada benda lah. Tapi ulama Islam tak boleh. Tak boleh nak buat andaian tanpa ada bukti yang mana jelas-jelas ditolak oleh musyahadah, oleh dalil yakiniyah. Takkan boleh bertemu. Bergerak dan diam ada satu benda. Kalau dia bergerak, dia diam. Tak. Dia bergerak, tapi dalam tu ada diam. Dah apa beza benda hak diam tapi dalam tu ada gerak? Apa beza? Tak ada beza. Padahal ni bagi gerak, ni bagi diam. Nampak? Dia tak akan jadi nizam, balah lah tu antara gerak diam. Pula bila begitu, siapa yang nak menentukan berhak digerak, hak ni berhak diam? Nampak tak? Okey. Wa huwa batil, dan itu batil, salah lah. Fayaqulu. Kalau kita baca gini mungkin jelas lah, sebab kita akidah kita tak ada masalah lah. Cuma ulama kita takrirkan berdasarkan. Tapi kalau kita baca daripada falsafah-falsafah barat semua, kita akan nampak macam mana berkaitan hak ulama ahli kalam mutakallimin sebut ni memang valid dan juga malar hijau apa panggil evergreen. Benda ilmu ini evergreen, ada semua. Salam. Macam orang yang yakinlah kita ni ada, tapi dalam ada kita tak ada. Kan ada buat wujudiyah yang ataupun kita ni ada, tapi ada kita tak ada sebenarnya. Buat yang sesat batiniyah kata gitu. Simak didan. Nak nafi wujud kan. Nafi wujud mutlak apa atau wujud hakiki apalah. Wujud yang hakiki, yakni hanya bagi Allah. Wujud tanpa ada sebab. Wujud kita bersebab. Tuhan buat. Itu tak apa tu. Tapi nak menafikan wujud yang mana kita ada tapi kita tak ada. Tak boleh. Simak didan lah. Fayaqulu sallamna dhalik, maka berkata lawan, kami terimalah. Tak apalah, kami terimalah gitu. La adalah la adalah. Situ adalah kau tengok sini tak. Lakin tak ada la pertama, tak ada la yang pertama, tak ada. Lakin la nusallimu, la pertama tak ada. Macam tu lah tu. Lakin la nusallimu, la pertama tu buang Salamna dhalik, tak apalah, kami terimalah demikian tu, hujah tu. Lakin la nusallimu annahu yadullu ala hudufiha, tetapi kita tidak boleh terima, kami tak boleh terima bahawa itu menunjukkan baharu a'rad. Tak boleh terima lagi. Payah kan. Ada orang bicuk ni banyak jalan lah dia akan iktiraf. Tapi kami tak boleh nak terima bahawa itu menunjukkan baharunya a'rad. Kenapa? Ada ihtimal satu lagi.
lihtimali an takuna qadimatan, kerana boleh jadi a'rad itu qadim, wa tataghayyaru min adamin ila wujud wa aksi, yang berpindah daripada tak ada kepada ada, dan sebaliknya, daripada ada pada ada. Kata sebab apa? Dia qadim. Dia qadim. Tapi dia qadim, dia boleh berpindah daripada tak ada pada ada, dan pada ada pada tak ada. Jadi hak ni sebenarnya masalah mereka ni, mereka tak faham istilah lah. Tak faham istilah. Bila qadim tu tak akan berubah. Jadi kita teranglah kepada dia. Fa nubtiluhu, maka kita batalkan dia bi annal qadima la yan'adim. Benda yang qadim, sesuatu yang qadim tidak akan hilang. Tidak akan didatangi oleh adam, tak ada adam. Tak dia awak kata qadim, tapi qadim berpindah, boleh berubah pada tak ada pada ada, dan pada tak ada pada tak ada. Jawabnya qadim memang tak boleh tak ada. Kalau boleh tak ada, tak panggil qadim. Itu qalbu haqaiq, tukar hakikat tu. Bila qadim la yan'alimu, dia tidak akan hilang. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi yastahilu kidamu. Benda yang harus ada mustahil kidam. Okey. Maka habislah gitulah. Dia pula kena buat datang. Kalau dia kata ada, buat datang dalil. Dalil kita memang qadim, tak namakan Adam. Buktinya yang menerima Adam tu bukan nama qadim. Okey. Habis. Wa hadhil umur, dan ini perkara tusamma, dinamakan dia al-matalib as-sab'ah, matlab, perkara-perkara atau kita panggil isu-isu yang tujuh, ataupun perkara-perkara yang tujuh, matlab yang tujuh. Bima'rifatiha yanjul mukallafu. Ini dinama matalib sab'ah. Terkenalah bila masuk dalam kisah mutakallimin ahli sunnah. Mana tujuh tadi? Tujuh mana? Tiga dalam masalah apa nama ni, hudutsu al-ajram, dan empat dalam masalah hudutsul arad. Itu dia matalib as-sab'ah. Dia punya isu ataupun kes-kes yang tujuh. Tujuh matlab. Tujuh tuntut yang dituntut di sini. Wa bi ma'rifatiha yanjul mukallafu, dan dengan mengetahuinya akan selamatlah mukallaf min abwabi jahannam sab'ati, daripada pintu neraka yang tujuh. Jadi neraka ada tujuh pintu. Kama qala al-musannifu, sebagaimana berkata musannif, Imam Sanusi sebut itulah. Dengan mengetahuinya ini, maka terselamat. Ada tujuh, dan dengan tujuh ini terselamatlah mukallaf itu daripada pintu neraka yang tujuh. Ada orang Wahabi, orang ada buat kitab. Anda baru tengok. Baru tengok. Rupa ada sebut, ada orang roh. Dia kata Sanusi ni punyalah resah. Dia kata nak selamat daripada pintu neraka ni, kena ingat tujuh ni. Orang yang ingat tujuh ni, pada tujuh ni kalau ikut asasnya ilmu kalam lah, terselamat daripada pintu neraka yang tujuh. Tanpa beramal soleh, tanpa beriman, ingat tujuh ni, selamat daripada pintu neraka hak tujuh. Selamat pada neraka. Jadi dia roh lah benda ni. Kita faham lah, bukan maknanya ingat hak tujuh ni, faham hak tujuh ni, selamat pada neraka tanpa beramal, tanpa tu, tak ada kata gitu. Tanpa beriman, tak ada. Kalau orang tak beriman tak ni, tahu hak tujuh ni, tak selamat juga. Cuma nak kata apa, tujuh perkara ni satu, tujuh persoalan ni, ini yang merakkan syubhah-syubhah yang berkaitan i'tikad, yang menyebabkan orang jadi kafir, terutamanya golongan falsafah. Tujuh perkara ni lah. Tujuh perkara ni yang menyebabkan orang ilhad, mulhid, ateis, orang falsafah yang tolak Tuhan, tolak bahawa kata alam ni qadim dan seumpamanya. Kena sebab tujuh perkara tak faham ni.
Jadi dengan sebab kita mengetahui 7 perkara-perkara ni, 7 poin ni, terselamat kita daripada rosak akidah menyebabkan masuk neraka dan kekal dalam neraka. Bukan maknanya ingat orang ni, faham orang ni, selamat. Tanpa beramal soleh, tanpa beriman, dah selamat juga. Tapi punya orang manusia nak rok-rok lah. Memang literal apa ni. Tak, kita faham tak? Bila kata dengannya nak suruh kita musannif ke apa gini, nak suruh kita faham betul, mendalami isu ni, faham betul masalah ni. Sebab syubhah-syubhah yang berlaku hatta zaman sekarang pun asalnya adanya sini. Dan selamatlah mukallaf daripada pintu neraka yang 7. Kama qala al-musannifu, sebagaimana berkata musannif. Qala, berkata lagi, wala ya'rifuha illa ar-rasikhuna fil ilmi. Dan tidak mengetahui matalib 7 ini kecuali orang-orang yang teguh dalam ilmunya. Dah kita tahu dah. Hebat kita. Rasikhuna fil ilmi. Wal an araftum. Sekarang kita tahu. Kena ingat pula. Tahu itu ingat betul. Faham ke tak? Tak faham tu tak? Faham ke tak? Faham satu lagi. Tahu je, faham tu lagi. Jadi kita jadi orang yang teguh dalam ilmu, walaupun tunggal langgar, fiqh, akidah orang lain. Dok maknanya sini, benda ini perkara-perkara yang maknanya yang dalam-dalam lah. Orang yang mahir dan juga ataupun orang yang mahir mendalami akidah, kena tahulah. Bukan maknanya kita tahu tu jadi teguh dalam ilmu. Saya ni musannif ke apa? Akad dia gitu, hadok gitu. Nampak tak? Ayat je. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min rabbina. Jadi ni nak menggemarkan. Jadi nak pujilah, dia nak gemar, nak suruh kita faham betul-betul berkaitan dengan al-matalib as-sab'ah ini. Wala ya'rifuha illa rasikhuna fil ilmi. Dan tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang teguh dalam ilmu. Intaha. Ini dalam kalam musannif Imam Sanusi. Wa qad asyara laha ba'duhum biqaulihi, dan telah mengisyaratkan kepada matalib sab'ah ini oleh sebahagian mereka dengan katanya, Zaidun maqaman taqal Zaidun maqama man taqal makamuna. Zaidun maqama man taqal makamuna man fakala udma qadi min lahana. Bahar Rajas Mustafilun. Zaidun maqama man taqal makamuna man fakala udma qadi min lahana. Zaidun masdar pada zada. Tengok bawah tu, baca Syekh Ababi dia sebut tak. Ini dia himpunkan 7 matalib sab'ah ni dalam syair ni. Zaidun maqama man taqal makamuna man fakala udma qadi min lahana. Min bahri rajas. Qauluhu Zaidun, baca hasyiah Syekh Ambabi. Qauluhu Zaidun tu masdar zada. Masdar zada. Wa huwa isyaratu li itsbati zaidin 'ala al-ajram. Itu mengisbatkan, nak isyarat kepada isbat zaid 'ala al-ajram. Ada sesuatu yang lebih pada jirim. Zaidun tu lah, maknanya benda lebih, ziyadah. Maqama, baca maqama bihazfi alif, dengan hazaf alif. Asalnya ma, bihazfi alif ma, an-nafiyah lil wazni. Dihazaf tu kerana wazan lah. Ma tu ma nafiyah lil wazni muta'allaq hazfin. Bihazfin lil wazni, dihazaf dengan kerana sebab nak wazan. Jadi maqama asalnya maqama. Wa qama fi'lu madhi lah, asyara ila nafyi qiyamil 'arad bi nafsihi. Itu mengisyaratkan kepada menafinya berdiri arad dengan sendiri. Maqama, tidak berdiri, yakni arad takkan diri sendiri, dia mesti duduk pada zat. Wa qawluhu man taqal, tidak berpindah, bi sukunil lam, baca dengan sukun lam, man taqal.
Lil wazni kan wazan juga kalau ikutnya mantaqala. Tapi kan wazan mantaqal. Wa huwa isyaratun ila nafi intiqal. Itu mengisyaratkan nafi berpindah. Kan ada muntiqal kan? Arab dia tidak akan berpindah kepada hak lain. Kalau berpindah, lazim daripada itu dia seketika lahzah berpindah itu dia berdiri sendiri. Wa qauluhu ma kamuna. Wakilah satu pandang kata baca mimbab nasara yang suruh sami'a yasma'u. Jadi makna boleh baca kamuna, hak tuah apa ni zahirnya ataupun yang masyhurnya kamuna. Kamuna yakmunu. Ataupun nasara, kamana nasara yang suruh yakmunu. Ataupun sami'a, kamina yakmanu. Sami'a yasma'u. Itu bab dari segi apa nama ni sarah dia. Wa huwa asyara, itu mengisyaratkan ila nafi kumunil arab, menafikan kumun al-arab, berada kat dalam ataupun tersembunyinya arab tersebut dalam zat. Masa gerak tu diam tersembunyi. Makna dia dalam masa gerak dia diam, tapi diam ada dalam. Kalau ada dalam, ada orang panggil nak panggil mana? Wa qawluhu man fakka, tidak berpisah, isyaratun ila mulazamatil ajranil a'rad, mengisyaratkan kepada melazimi jirim akan a'rad. A'rad ni dengan jirim lazim berlaziman. Dia tak akan duduk sendiri. Mulazamatul al-a'rad lil ajram lah tu. Wa qawluhu la udma qadim, la udma qadimin bi dhammil ain, baca dhamma ain, ud wa sukunid dal, ud ma murakkab idafiyun, murakkab idafi, ud ma qadim, ud ma qadim, tiada yang qadim, tiada yang qadim. Ismula, baca ia jadi isim lah, la udma, la udma qadimin. Wa khabaruhu mahzuf, khabar dia mahzuf, takdirnya thabitun, ai la udma qadimin thabitun, tidak ada hak qadim yang tiada itu sabit. Ketiadaan qadim itu tidak sabit, gitu. Tiadalah ketiadaan qadim itu sabit. Mana hak qadim tu tak ada, tak sabit, tak betul. Wa qawluhu la hana, la hana, la tu nafiyah, wa hana, hana tu ramzun bil ha ila al hawaditha la awwala laha. Ini dipanggil nahtun lughawi. Nahtun lughawi makna ja'lu kalimatin min ijtima'i kalimatain fa akthar, menjadikan satu kalimah daripada berhimpun dua kalimah. Dia digabung antara dua atau lebih kalimah dia jadi satu. Ha tu satu kalimah lah kira. Dia tu merujuk kepada hawaditha, yang ambil urut pertama, hawaditha la awwala laha, benda baharu yang tak ada awal. Jadi la hana, tiada hawaditha la awwala laha. Na pula mana? Ai la hawaditha la awwala laha kainatun lana. Tidak ada benda baharu yang tidak ada awal, yang ada tak ada bagi kita. Di sisi kita tak ada. Jadi dia ambil sikat ta ni, sikat bahasa kita akronim. Akronim. Pasal dia pakai nahtun lughawi dengan ha. Macam bal kafah lah, bal kafah. Bal kafah bila kaifin. Bila kaifin. Macam hayy ala sama. Hayy ala tu hayy ala salah. Hayy ala salah. Dia jadikan sikat ta jadi hayy ala. Dia pakai nahtun lughawi. Basmalah. Orang yang pertama yang katanya ialah Khalid bin Ahmad Al-Farahidi lah, yang mengeluarkan ilmu nahtun lughawi. Jadi 7 perkara tu terhimpun dalam bait syair ini. Zaidun maqama man taqal makamuna man fakala udma qadimin lahana. Zaidun menafikan mana? Isbatkan zaid ala alal ajram. Maqama yakni tidak berdiri a'rab sendiri. Mantaqal tidak berpindah a'rab. Makamuna tidak kumun a'rab. Tidak tersembunyi a'rab dalam diri zat.
manfakka, dan tidak bercerai daripada zat. Maksud mulazamah. La udma qadim, dan tak ada yang qadim itu tiada hilang. Hak qadim takkan hilang. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahillu al-qidam. Benda yang sesuatu dihinggapi oleh tiada mustahil dia qadim. La hana menafikan hawadithu la awwala laha. Jadi wala ya'rifu illa ar-rasikhuna fil ilmi. Dah, Allahumma ja'al minal rasikhina fil ilmi. Wallahu a'lam. Taklah, itu sebahagian je. Ulama dia kan